Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat kembali ke FTV. Kalau yang kali pertama datang tu, terima kasih kerana datang. Tekan butang subscribe. Okey, sekarang ni perbincangan banyak kita dengar berkisar sekitar enjin 3 silinder Makin banyak enjin 3 silinder diperkenalkan di Malaysia ni. Kalau sebelum ni hanya enjin 3 silinder diperkenalkan dalam mungkin model macam BMW, Mini dan Peugeot. Orang tak berapa perasan sangat. Tapi sekarang ataupun adanya ditawarkan dalam enjin kereta-kereta kecil seperti macam Skoda Asia. Jadi orang tak berapa perasan sangat. Tapi sekarang enjin 3 silinder ni dah mula masuk mainstream. Jadi semakin ramai orang sedar dan semakin ramai orang perasan, dan ada yang berasa risau, ada yang berasa enjin tak best. Itu kita akan tengah sediakan satu video tentang kelebihan dan kekurangan enjin 3 silinder dan kenapa ini semakin popular. Tapi sebelum kita pergi ke video tu, hari ni kita nak buat satu video senarai pendek 9 kereta yang mempunyai enjin 3 silinder paling berkuasa di dunia. Yang ke-9, Peugeot 308. Jadi Peugeot 308 ni adalah sebuah hatchback yang dihasilkan oleh kumpulan PSA. Kereta ini pernah memenangi European Car of the Year dan ianya menggunakan enjin PureTech 1.2 liter 3 silinder. Jadi enjin 3 silinder PureTech ni antara enjin yang popular lah dalam range PSA. Ia digunakan dalam berbagai-bagai jenis produk mereka kerana ianya menjimatkan lah. Enjin ini menjana 130 kuasa kuda dan 230 Nm torque. Di tempat ke-8 ialah Mini Cooper. Mini Cooper ni ialah dari sebahagian daripada kumpulan BMW. Jadi dalam senarai ni kita akan lihat banyak beberapa model BMW di sini. Dan untuk Mini Cooper ni ia menggunakan enjin 3 silinder 1.5 liter. Enjin yang sama digunakan untuk BMW lain. Cuma mungkin capacity ataupun state of tune dia berbeza-beza sikit lah. Dan enjin ini menjana 134 kuasa kuda dan 200 Nm torque. Jadi sebelum kita teruskan, kita kena faham bahawa enjin ni semua ialah enjin 3 silinder turbo. Bukan enjin yang normally aspirated, ni semua enjin 3 silinder turbo. Di tempat ke-7, lagi satu model BMW, iaitu BMW 118i. Jadi BMW 1 Series ni telah menggunakan enjin 3 silinder ni selama 2 generasi. Yang sekarang ni enjin 3 silinder ni memacu roda depan, tetapi generasi sebelumnya ia memacu roda belakang. Dan kalau awak nak tengok, kita ada buat satu video review 118i generasi sebelumnya yang rear wheel drive, dan saya sangat-sangat teruja dalam kereta tersebut. Di antara kelebihan enjin 3 silinder ni ialah dia kecil tau. Jadi kalau awak tengok dalam video review tu, enjin ni berada di belakang ganda depan BMW 118i ni. Effectively, kereta ni rasa macam front engine, mid engine. Satu lagi kereta front engine, mid engine ni ialah kereta macam Mercedes-Benz AMG GT, Maserati Quattroporte, Maserati 3500 GT. Itu semua kereta-kereta yang front engine tapi mid engine. Engine dia belakang ganda depan. Jadi apa kelebihan dia? Mid engine car ni, dia punya handling memang cukup cepat. Yang 118i ni, dia punya handling memang cukup best. Kita can throw into corners. Dan sebab dia ringan enjin tu, jadi dia tak ada banyak resistance so menjadikan dia punya handling sangat-sangat best. Dan enjin ni dalam trim untuk BMW 118i ni menjana lebih sikit kuasa daripada Mini Cooper tadi, 140 kuasa kuda dan 220 Nm torque. Seterusnya kita ke Sweden pula dengan Volvo XC40 T3. Ini menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder yang menjana 163 kuasa kuda dan 265 Nm torque. Enjin ni ada juga di sini sekarang. Ini digunakan dalam, yes betul, Proton X50. Mungkin state of tune dia different, adalah perbezaan-perbezaan sikit mungkin, tapi ini basically is the same engine. Di kedudukan kelima ialah Ford Fiesta ST. Ini salah satu hatchback yang paling gila sekali. Ia menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo yang menjana 200 kuasa kuda 200 kuasa kuda dan 290 Nm torque. Kereta ni memang popular di Europe. Di sini saya tak tahu sama ada sempat kita merasa ke tidak yang ni. Tapi di Malaysia pun ada yang membawa enjin 3 silinder untuk Ford di sini, tapi ini enjin yang sangat berkuasa lah dengan 200 kuasa kuda. Di kedudukan keempat, BMW i8.
BMW i8 ni adalah sebuah supercar lah, dan ia memang menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo. Tapi kita tahulah enjin 3 silinder ni menjana sebahagian saja daripada kuasa yang digunakan oleh kereta ni, kerana ia juga mempunyai sistem hybrid yang bergantung dengan elektrik motor. Tapi apapun, enjin 1.5 liter 3 silinder ni cukup berkuasa, kerana dengan turbocharger ia menghasilkan 228 kuasa kuda dan 320 Nm torque. Jadi ini antara supercar yang paling pertama lah yang menggunakan enjin 3 silinder, BMW i8 yang enjin hybrid. Di kedudukan ketiga, ini saya rasa enjin 3 silinder yang paling gila sekali, kerana satu, ini hanya 1.6 liter, dan kedua, ini digunakan dalam kereta yang kita boleh beli. Bukan supercar, bukan hypercar, ini kereta biasa. Dia duduk dalam Toyota GR Yaris. Tapi GR Yaris ni pula bukan kereta biasa jugalah sebenarnya, sebab ini sebuah kereta yang Toyota gunakan untuk homologation untuk WRC ataupun World Rally Championship. Jadi kereta ni direka bentuk untuk rally dan kemudian dihantar untuk jurutera siapkan dia supaya boleh dijual atas jalan raya untuk homologation. Jadi enjin 1.6 liter ni dia punya same engine family asas dia dengan enjin 1.3 silinder lain yang dalam kumpulan Toyota, tapi ini dah dibesarkan, mungkin diperkuatkan. Ia menjana 261 kuasa kuda dan 360 Nm torque. Kereta ni katanya akan sampai ke Malaysia, tapi harganya rasanya dekat 300,000 ataupun lebih sikit pada 300,000 ringgit. Tetapi kalau kita tengok segala review daripada Eropah, semua orang tengah teruja sangat dalam kereta ni. Jadi kita tak sabar nak tunggu GR Yaris ni pula tiba di Malaysia. Di tempat kedua, okey, mungkin anda kata ini tak acil lah, pasal ini kereta lumba dan enjin dia pula enjin macam eksperimental lah. Tapi hakikatnya inilah dia keretanya, Nissan Ziot. Nissan Ziot ni, Ziot tu bermaksud ZEOD, Zero Emission on Demand. Jadi kereta ni direka bentuk untuk berlumba dalam perlumbaan tahan lasak Le Mans 24 jam. Jadi apa maksudnya Ziot tu, Zero Emission on Demand tu? Mereka cuba untuk melengkapkan satu pusingan litar Le Mans dengan menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya. Saya rasa mereka telah berjaya melakukan ini, dan enjin ini yang digunakan ni adalah untuk membantu mereka untuk berlumba lah, dan ianya menghasilkan 400 kuasa kuda dengan hanya displacement 1.5 liter dan 380 Nm torque. Enjin ni sebab dia ni kereta racing, ianya sangat compact dan sangat ringan, berat je 40 kilo saja. So dia menghasilkan 10 kuasa kuda untuk setiap kilo berat enjin. Satu pencapaian yang sangat membanggakan untuk Nissan lah. Dan yang terakhir sekali ialah Koenigsegg Gemera. Koenigsegg Gemera ni memang satu kereta hypercar, ianya sebuah Grand Tourer hypercar lah kiranya. 1700 kuasa kuda, tapi bukan semuanya daripada enjin 3 liter lah. Kita tahu Koenigsegg Gemera ni ialah sebuah hypercar 4 tempat duduk yang menggunakan satu enjin 2 liter 3 silinder dan 3 motor elektrik untuk menjana 1700 kuasa kuda. Enjin 2 liter ni sendiri menjana 600 kuasa kuda. Jadi ia menjana 300 kuasa kuda untuk setiap liter. Satu angka yang mind blowing, dan juga menghasilkan 600 Nm torque. Enjin ni memang sangat high tech lah, yang menggunakan free valve teknologi oleh Koenigsegg, iaitu maksudnya yang menggunakan solenoid dan tidak menggunakan camshaft untuk mengawal injap. So ini membolehkan mereka mengawal injap sesuka hati lah. Dia tak payah ikut camshaft, nak lift banyak mana, nak duration banyak mana, just program je enjin tu boleh lakukan segalanya. Dan itu antara sebab kenapa ia boleh menjana sampai 6,000 kuasa kuda. 29 bar turbo dia ni, tekanan turbo dia 29 bar, sangat-sangat tinggi. Jadi nampak di sini bahawa enjin 3 silinder ni sebenarnya dia tak ada kekangan pun sangat daripada segi apa pun, pasal dia nak kata dia tak boleh rev tinggi. Kita ada enjin macam Koenigsegg Gemera, Nissan Ziot, GR Yaris yang sampai hampir 8,000 RPM, dan juga untuk BMW i8, Ford Fiesta Turbo ni, ini semua enjin-enjin berkuasa tinggi. Sama macam BMW 118i ni juga enjin berkuasa tinggi. Yang digunakan untuk 118i ni bukan berkuasa tinggi lah, pasal dia punya power output dia less than 100 horsepower per liter, tapi kiranya enjin yang digunakan untuk aplikasi pemanduan yang agak semangat lah. So ianya sebenarnya tidak
menjadi satu kekangan sangat kerana gegaran yang kita lihat untuk enjin 3 silinder ni hanya berlaku pada kelajuan rendah. Okey, sebelum kita pergi, ni saya nak buku satu kereta bonus. Satu kereta pada tahun 1987 yang telah menghasilkan satu gegaran jugalah. Ini Daihatsu Charade GTTI. Sebelum tu ada Charade Turbo, tapi saya rasa Charade GTTI ni beza sikit, dia lagi bertambah kuasa dia. Daripada 993cc ia menjana 105 kuasa kuda dan 130 Newton torque. Pada masa itu, ini adalah enjin yang mempunyai highest specific power output, maksudnya bagi setiap liter yang menjana lebih daripada 100 kuasa kuda. Pada zaman tu macam holy grail lah. Saya rasa ada enjin masa tu yang telah melebihi, tetapi itu mungkin dalam supercar ataupun sports car punya kategori lah. Dalam kereta hatchback, kereta-kereta biasa, tak ada enjin yang boleh mencecah 100 kuasa kuda untuk setiap liter. Daihatsu Charade GTTI telah melakukannya pada tahun 1987. Okey, macam mana? Awak suka tak senarai ni? Mana kereta yang paling awak berkenan sekali? Saya rasa kalau awak nak cari, pergi cari ya 118i tu. Itu harga dah mungkin boleh menarik dan memang bawa sedap. Okey, kalau awak suka, dah tengok sampai habis ni, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, thank you. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Dan kemudian tekan butang loceng untuk mendapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.